Salam sejahtera, selamat pagi. Saya KGS, Kinabalu Geopark Solar, membekal dan memasang sistem solar PV di seluruh Sabah. So video kali ini saya nak share sikit tentang proses pemasangan bateri lithium iron fosfat. Bateri lithium iron fosfat ni adalah salah satu bateri yang agak popular lah, mula popular untuk penggunaan tenaga solar. Terutama di Sabah. Di Semenanjung memang dah ramai orang pakai, tapi di Sabah ni agak kurang sebab dia agak teknikal sikit. Jadi saya nak share sikit apakah kelebihan lithium iron fosfat dan beberapa testing ataupun uji lari yang kami lakukan di kami punya bengkel KJS di luaran. Jadi lithium iron fosfat ni dia punya kelebihan dia adalah dia punya life cycle lah. Life cycle dia kalau kita ikut tengok spec sheet ataupun daripada manufacturer, dia akan claim dia punya cycle tu dia between 3000 ke 5000, 3000 ke 5000. Jadi kalau kita bahagikan 3000 kepada 365 hari, mana tiap hari kita cycle charge, kita boleh dapat lebih kurang hampir ke 10 tahun. Lepas 10 tahun, dia punya penggunaan, dia punya bateri bukan rosak, tapi kapasiti dia akan deteriorate, maknanya berkurangan. Dia masih boleh diguna pakai, kapasiti dia masih lagi maintain lebih kurang 80%. 80% tu agak besar lah berbanding dengan AGM dia punya what we call this cycle life dia agak kurang lah. Ada 500, ada 1000, ada yang 1200 dan sebagainya, bergantung kepada manufacturer punya data sheet. Jadi kalau kita buat projection, maknanya lithium iron fosfat ni yang hayat dia adalah 3 hingga 5 kali ganda lebih baik daripada AGM dari segi daripada lead acid battery, contohnya macam AGM ke gel atau flat type lead acid battery. Okey, jadi bila kami dapat tempahan daripada pelanggan, biasanya kami akan buat beberapa test. Yang pertama, kita akan tengok capacity test, kita akan stress test maksudnya kita bagi C rating yang tinggi dan kita tengok macam mana voltage untuk setiap sel bateri tu. Dalam masa yang sama kita akan pasangkan BMS lah. Kalau kita pakai lithium iron fosfat, kita kena pakai BMS. BMS ni untuk pastikan bahawa cycle life, cycle voltage untuk setiap bateri tu dalam window yang ditetapkan. Untuk lithium iron fosfat, dia punya nominal voltage adalah 3.2 volt. Kalau kita nak cyclekan dia adalah bagus kalau kita cycle dia between 3.0 sampai 3.35 atau 3.4. Ini adalah cycle window yang bagus lah. Maknanya kita boleh buat projection, kita boleh capaikan dia punya cycle tu lebih kepada 5000. Lagi kecil window dia, lagi lama lah dia punya jangka hayat. Okey. Jadi BMS ni akan protect. Kalaulah kita gunakan bateri ni, kita charge terlebih daripada window tu, dia akan cut off. Kalau kita discharge kurang daripada window yang dibenarkan, dia akan cut off. So ni adalah komputer yang pastikan bahawa setiap sel ni akan discharge atau akan charge dalam window yang ditetapkan. Okey. Dalam kes ni kita pasangkan bateri ni kepada 4S. 4S maksudnya 4 siri. Jadi satu sel dia punya nominal voltage adalah 3.2 volt. Ketika pasangkan 4, maknanya kita ada 12 volt sistem lah. 12 volt 100 Ah. Maknanya dalam bateri ni kita ada kapasiti lebih kurang 1000 ke 1200 watt hour. Besar tu. Dengan saiz yang sebegini kecil, kita boleh hasilkan 1000 watt hour ke 1200 watt hour. Sangat besar. Dia punya energy density tu 2 atau 3 kali ganda lebih besar daripada AGM. Jadi lagi satu karakteristik dia adalah dia punya C rating tinggi. C rating tinggi maksudnya dia boleh bagi current yang sangat tinggi untuk pump, untuk penggunaan peti ais dan sebagainya. Dia boleh hantar current, tak ada masalah, dia takkan rosak. Memang dia punya karakteristik dia boleh bagi current yang tinggi. Okey. Sedikit pengenalan pasal lithium iron fosfat, apa kelebihan dia dan sebagainya. Tapi kekurangan dia, bukan kekurangan lah. Lithium iron fosfat ni adalah satu teknologi yang baru. Bila teknologi yang baru, dia harga dia masih lagi mahal lah, masih lagi mahal compare dengan AGM. Jadi kalau tuan-tuan ada lebih peruntukan bajet untuk pergi ke lithium iron fosfat, saya cadangkan pergi ke lithium iron fosfat. Kalau ada bajet, ada ketat sikit, kita pergi kepada AGM lah. Okey. Untuk testing ni kita ada 4S saya cakap tadi, kita pasang pada BMS. Lepas tu kita pasangkan sebagai siri. So ni adalah negatif positif, negatif positif, negatif positif, negatif positif. Jadi kita pasangkan sebagai siri. So di hujung sini adalah positif untuk bateri ni dan ini adalah negatif untuk bateri ni. So apa-apa yang keluar daripada sistem ni adalah melalui positif untuk terminal ni dan negatif untuk terminal ni. Sekarang ni kita buat test capacity test. So kita gunakan watt heater lah. Dia on di situ. Heater ni lebih kurang dalam 350 watt.
kita gunakan inverter untuk tukarkan daripada DC kepada AC kepada load. Okey, dalam masa yang sama BMS juga kita pakai untuk breaker ni untuk short circuitkan dia, untuk reset BMS ni. Maknanya kalau berlaku apa-apa low voltage untuk step sale, BMS ni akan trigger. Jadi untuk reset dia kita biasanya kena short circuitkan B minus dengan P minus, tapi disebabkan kalau kita pakai kabel dia tak kemas, kita pakaikan breaker lah. So kalau kita nak reset, kita boleh on atau off kan breaker ni. Okay, just untuk paralelkan dia lah, bukan short circuit maksudnya positif negatif. Short circuit kan untuk lead negatif dan negatif. Okay, so ini dia punya setup. Dan ini kami punya shunt lah. Shunt ni digunakan untuk measure apa-apa current DC yang lalu through battery ni kepada load. So dia akan rekodkan apa-apa current. Jadi kita boleh tahu kumulatif energy yang ada dalam ni. So kita lihat dekat sini. Ni dia punya display atau record yang kita sedang lakukan lah. Sekarang ni kalau tak berapa cantik dia punya ni. Kalau tuan tengok sini, saya bacakan lah. Ni kita dah run lebih kurang 12 minit. Kita tarik dalam 345 watt, lebih kurang 27 ampere. Dan kita punya kapasiti sekarang ni adalah 56 watt hour. So kita akan run kita punya bateri ni sampailah dia habis kapasiti. Jadi kita tahu berapa kapasiti bateri ni. Di KGS kami akan jual dengan pelanggan kami akan make sure bahawa kapasiti bateri ni sama dengan manufacturer datasheet. Sekiranya kurang, kami akan maklumkan dengan pelanggan dan sebagainya lah. Jadi beginilah setup dia. Dia agak messy sikit sebab kita banyak main dengan cables. Kita susun macam mana pun memang dia akan agak messy, tapi kita akan improve lah. Kita akan ada platform untuk buatkan testing macam ni. Okay, so sebelum kita buat testing ni, dia ada satu lagi proses lah saya nak share. So bila bateri ni sampai kepada kita tidak terus pasang kepada siri dan terus kita guna, tapi kita kena make sure bahawa bateri tu dalam keadaan yang sama state of charge. SOC dia sama, maksudnya kapasiti voltage untuk rating untuk semua ni sama. Okay, bila voltage dia rating sama, kita top chargekan dia sampai atas. Kita charge dia, waktu kita top chargekan atas, kita pastikan state of charge di atas tu sama. Lepas tu kita dischargekan dia sampai dia trigger, BMS dia trigger. So tu kita tahu mana satu sel yang baik, mana satu yang elok. Kalau tidak ada difference, just 0.01 volt difference, reasonable, acceptable. Jadi kita tengoklah, kalau boleh jadikan battery pack, kita akan combine. Kalau tak boleh jadikan battery pack, maknanya kita akan remove mana sel yang rosak dan kita ganti yang baru. Okey tuan, agak kompleks cerita ni. Kita tak boleh buat satu pengenalan untuk satu video pendek je. Dia agak technical lah saya nak cakapkan. Jadi kita kena ada sedikit background technical. Dia not really that straightforward, tapi it something kind of interesting lah kalau kita dapat belajar, kita dapat explore penggunaan lithium iron phosphate. Sebab kebaikan penggunaan dia sangat tinggi dari segi life cycle dia, dari segi C rating dia dan sebagainya. Jadi harap video klip sikit ni kita dapat membantulah tuan-tuan untuk fahamkan lithium iron phosphate yang kami offerkan produk ini kepada pelanggan-pelanggan kami. Okey, untuk ini projek ni kami pasangkan untuk Encik Giting dekat Ranau lah. Sekarang ni 8:10, 75 minit. Pada awal tadi kita pasangkan 4S lithium iron phosphate, kita discharge at 340.8 watt dengan voltage nominal untuk pack awal tadi lah 3.25. Patutnya ini lebih tinggi lah, tapi disebabkan bateri ni kita dah simpan agak lama, so mungkin dah ada discharge. Hari tu kita tak charge secara penuh lah 3.25. So setiap voltage yang ada dalam ni sel ni adalah 3.313, dia sama lebih kurang, set of charge dia sama. So kita nak buat stress test, nak pastikan bahawa tidak ada satu sel yang turun mendadak. Kita nak pastikan semua turun dalam keadaan serentak. Lepas tu kita akan charge balik ke atas dan kita pasangkan kepada Encik Giting pada hari ini. Okey tuan-tuan, terima kasih.